Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitaballah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Yang dikasihi Tuan Nazir, seterusnya Tuan Imam, Tuan Bilal, sah-sah pimpinan masjid, para jemaah muslimin dan muslimat, para tetamu yang dimulia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila ya Rasulillah wa man ya'ba? Qal wa ma ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan, pada pagi ini kita masih diberi nikmat dan peluang untuk sama-sama kita bangkit setelah kita direhatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari, untuk sama-sama kita memenuhi tuntutan di kalangan ataupun daripada rutin sebagai manusia. Maka waktu malam kita tidur dengan tujuan untuk kita bangun semula menundukkan rasa kepatuhan kita pada Allah. Maka di pagi-pagi ni tuan-tuan, kita bangun untuk kita bangun sama-sama sujud secara berjamaah, untuk sama-sama kita rokok secara berjamaah, seperti mana yang disebut oleh Allah, warka'u ma'ar raki'in. Rokoklah kamu bersama dengan orang-orang yang rokok pada Allah. Dirujuk kepada rokok bersama orang-orang yang rokok itu, yakni secara berjamaah. Maka pada pagi ini alhamdulillah kita sudah menunaikan tanggungjawab, yakni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita meneruskan kehidupan dan segala aktiviti kita, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pada pagi ini insya-Allah ana bercadang untuk membincangkan dan mengupaskan hadis ini yang saya baca di awal tadi. Hadis ini disabit daripada periwayat dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini juga yang disebut jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat baginda. Maknanya kita sudah ada yang disebut janji daripada Nabi.
Kerana Nabi mendahulukan daripada hadis ini, hadis ini hadis Bukhari. Nabi menggunakan perkataan di permulaan awal hadis yang berbunyi kullu. Maknanya kalau kita faham, diterjemah pada maknanya kullu bermakna sekalian. Ataupun kita boleh sebut juga yang memberi makna secara keseluruhan. Kullu ummati, keseluruhan umat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk syurga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umat Nabi ni memang ada jaminan ahli syurga. Apabila Nabi SAW sudah berjanji dengan kita, Nabi sudah menyebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai umat dia ini secara keseluruhannya, Nabi kata insya-Allah syurga. Maka sedap kita dengar tak? Syurga. Kerana syurga bagi orang beriman ni, dia dengar syurga, mesti dia respon di sana, terbayang, dia imagine, dia dalam pemikiran dia nikmat, atau disebut dengan kelazatan, disebut juga dengan kesenangan. Allah, ni dunia. Sekira-kira tidak digambarkan oleh panca indera, di segi akal manusia, di segi telinga manusia tak pernah dengar kenikmatan syurga. Tapi ini adalah di antara matlamat kita umat Nabi ni tuan-tuan, untuk menuju syurga. Ni kita ni bakal-bakal syurga ni. Bakal-bakal syurga. Bukan setakat kita duduk di taman syurga. Ni taman syurga tuan-tuan. Ni taman syurga. Ni taman syurga. Dalil dia, satu ketika Nabi SAW pernah bersabda, iza marartu birriyadil jannati farta'u qila mariyadul jannati ya Rasulillah qal halaqatu zikrullah. Kata Nabi, apabila kalian melalui taman-taman syurga, nampak? Farta'u, kamu singgahlah, kata Nabi, kamu tengok. Sahabat bertanya Nabi, ya Rasulillah, mariyadul jannah, apa dia taman syurga dalam dunia? Macam kita lah tuan-tuan, kita bunyi taman syurga ni akhir akhirat tu tak? Dunia ni taman syurga macam mana dunia taman syurga ni? Nak tahu juga taman syurga. Nampak? Maka kata Nabi, taman syurga di atas dunia adalah kumpulan halaqah jamaah zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita tengok tuan-tuan, di atas dunia tidak ada tempat yang paling istimewa, paling special dan paling terbaik adalah masjid. Mana-mana tempat kalau tuan-tuan tengok, nampak? Di mana Islam turun, di situ masjid akan didirikan. Betul? Kita tengok dalam sejarah hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Apa yang Nabi buat mula-mula? Masjid. Nampak? Kalau kita tengok bagaimana sejarah-sejarah Islam, pemimpin-pemimpin Islam dahulu menakluki sesebuah negara. Setelah berlaku kemenangan Islam, apa yang dibuat oleh pemimpin Islam? Masjid. Itu kalau kita tengok kehebatan apa dia, Sultan Muhammad Al-Fatih, bagaimana dia dapat berjaya merubah, nampak? Dalam keadaan Konstantinopel itu dapat dirubah dalam keadaan yang ditakluki oleh bukan Islam. Bagaimana sudah berjaya diubah oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Tuan-tuan tengok bagaimana dia dapat merubah satu tempat menjadi pujian kepada penduduk bukan Islam di zaman itu. Bagaimana dia convert jadi masjid yang disebut dengan Hagia Sophia. Itu menandakan betapa Islam ni dia menitik beratkan pertama asas dia masjid. Maknanya
Jika masjid ni tuan-tuan kita berjaya menjadikan satu penempatan untuk meletakkan seseorang itu menunaikan di antara tanggungjawab dan sudah pasti diberi kemenangan oleh Allah. Bayangkan tuan-tuan masa kita diuji dengan Covid dulu masjid tak boleh mari. Tuan-tuan perasaan macam mana tuan-tuan? Macam kami penceramah ni tuan-tuan lagilah rasa. Tuan-tuan pernah dengar ada orang menyakit meroyan tuan-tuan? Meroyan orang tak? Allahu Rabbi. Ha? Bayang macam kita, macam Anas sendiri ni merata Selangor pergi mengajar tuan-tuan. Tiba-tiba dapat arahan masjid ditutup. Masya Allah, tabarakallah. Ya tu satu hal. Tak apalah tak boleh nak pergi mengajar, tak apalah, tak kisah. Nak pergi semayang 5 waktu pun tak boleh. Masya Allah, tabarakallah. Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak tuan-tuan bila mana nikmat Allah Ta'ala tarik sementara setahun lebih, 2 tahun lah tuan-tuan. Dia on off. Sekejap on, sekejap off. Bayangkan tuan-tuan macam mana kita tuan-tuan. Masya Allah tuan-tuan. Masa tu anak teringat tuan-tuan, saya teringat. Inikah gambaran yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala manusia yang berada pada satu zaman, satu masa yang mana kamu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ujian yang kamu tidak pernah fikir itu adalah ujian. Tu kalau kita tengok mula-mula Covid kena, ramai orang menyebarkan berita ataupun memainkan sentimen konspirasi. Habis orang kata konspirasi ni gini-gini. Pekak permulaan ramai orang percaya tuan-tuan. Sampai satu masa mati sudah bertambah. Kes sudah banyak nama. Meninggal tuan-tuan sekejap tu imam pun meninggal, Tok Bila meninggal, masjid AJK masjid pun meninggal, jemaah meninggal tuan-tuan. Anak-anak kita tanya, mana jemaah kita biasa duduk tepi-tepi ni? Meninggal, ustaz Covid dah, meninggal dah. Sebenarnya tuan-tuan, kita bukan nak cakap soal konspirasi apa, bukan. Kita nak cerita ujian Allah. Apabila Allah Ta'ala turun ujian, tidak ada siapa yang mampu untuk dia menahan dan dia mengundang bala Allah. Kalau nak mengundang bala Allah pun tak mampu kita tuan-tuan. Sebab semua kudrat kuasa Allah. Kita benci pada orang ni, kita kata turunlah bala pada dia. Belum tentu tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat perasaan kita, keinginan kita Allah Ta'ala tunaikan terus. Tak ada. Tapi bila mana Allah Ta'ala turun, habis kena tuan. Yang ni pesan Nabi SAW, kamu jangan melakukan amalan yang mengundang bala Allah. Pernah ditanya oleh Nabi SAW. Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, jikalau dalam sebuah penduduk Korea, kampung, orang tu beriman, orang beriman ada dalam kampung, tetapi ada lebih golongan beriman ni minoriti, tak ramai. Persen yang beriman ni dalam keadaan yang cipuk-cipuk kata orang, tak ramai lah. Yang ada ya Rasulullah kasirul juhala, banyak orang jahil. Apabila orang jahil banyak ni tuan-tuan, kita boleh faham lah orang jahil banyak ni tuan-tuan. Orang jahil banyak ni, apa kesan daripada kejahilan masyarakat ummah tuan-tuan? Umat tadi akan berada pada satu zaman yang disebut fadallu wa adallu. Dia sesat, dia nak menyesatkan orang lain. Wal-iyazubillah. Ini zaman yang kita paling takut. Aisyah tanya, adakah halal turun bala ya Rasulullah apabila kasirul juhala wa qalilun minal iman, sedikit daripada orang yang beriman? Kata Nabi SAW tuan-tuan, halal bihal bala, halal turun bala. Jangan main tuan-tuan. Orang jahil ramai. Apabila di segi perkiraan, apabila orang jahil ramai, orang yang tak nak semayang ramai, orang yang selesa tak semayang, maka dia akan melantik di kalangan mereka orang tak semayang. Ini sudah jadi trend dia. Yang menyokong Bani Israel, yang menentang Nabi Musa alaihissalam,
yang menyokong golongan musyrikin, yang menyokong Abu Jahal dengan Abu Lahab adalah di kalangan orang-orang yang jahil, tidak beriman. Apa kesan daripada mendapat dokongan daripada penduduk-penduduk Mekah? Naik tocang lah Abu Jahal dengan Abu Lahab, tuan-tuan, sebab ramai pendukung di bawah. Tu kalau kita tengok kerja yang tidak tergamuk dibuat oleh penduduk Mekah mengusir Nabi keluar daripada Mekah. Kalau Nabi anak warga tempatan Mekah. Bukan Nabi orang foreigner di sana, bukan warga asing penduduk Mekah. Anak jati Mekah, tuan-tuan. Bagaimana penduduk asal dia pun pulau Nabi. Kerana di zaman itu ketebalan sifat musyrik di kalangan penduduk Mekah. Apa berlaku di Mekah, tuan-tuan? Mana boleh nak sebar dakwah? Mana boleh, tuan-tuan? Kesan ni sejarah ni, tuan-tuan, sejarah yang Nabi sebut di zaman sebelum melihat kemenangan Islam tu sendiri. Kalau tuan-tuan tengok bagaimana Nabi menempuhi rintangan, susah payah, liku-liku ujian, pahit genting Nabi menghadapi ujian di Mekah. Itu semua adalah disebut apa dia, tuan-tuan? Asam garam perjuangan Nabi. Nampak? Nabi kata apabila ramai orang jahil, fadallu wa adallu, dia sesat, dia nak menyesatkan orang lain. Dia ni paling bahaya. Nampak, tuan-tuan? Tu bagaimana Nabi SAW menyebut umat aku ni, kata Nabi, boleh kata begini, boleh kata begini, dengan lafaz kullu ummati yadkhulunal jannah, boleh kita kata secara umumnya umat aku ni semua syurga, kata Nabi. Ini pengkhabaran berita yang disebut mengembirakan. Semalam kerajaan umum bantuan bajet 2022, maka ahli-ahli parlimen tepuk meja. Suka, maknanya suka. Yang ni dapat begini, ada. Yang ni dapat begini, yang ni dapat begini. Sukalah. Dengan kata bajet paling terbesar dah. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan sampai pada rakyat bawah. Tepuk meja. Tepuk meja. Suka. Ya duduk dengar di kaca TV, di radio, di apa-apa benda lah. Di media sosial dah dengar. Tepuk tangan. Pasal nak boleh bantuan. Maknanya sudah ada jaminan untuk 2022. 2022 tu masuk tak lagi, tuan-tuan? Belum lagi. Nampak? Matinya belum lagi juga. Syurga belum jumpa lagi. Sudah ada dah bajet-bajet daripada Allah. Bajet Allah ni, tuan-tuan, tak macam bajet kerajaan negara buat. Tak kira lah Malaysia ke negara mana pun ada bajet, kan? Bajet Allah ni, tuan-tuan, di luar jangkaan. Kita gembira dapat golongan ni dapat banyak ni, golongan ni dapat banyak ni, golongan ni boleh gini. Apa? Ni peringkat awal jangkaan bajet, dan rakyat rasa macam mana? Suka, gembira, nak boleh peruntukkan. Yang Nabi umum bajet syurga ni tetap suka tak? Nabi umum ni tetap bukan tahun 2020, tuan-tuan. Zaman Nabi hidup 1500 tahun Nabi dah umum, tuan-tuan. Pernah tak kita gembira, tuan-tuan? Pernah tak? Maka kerajaan kata syarat-syarat nak dapatkan bantuan golongan M40, B40, gini. Nak dapat pembebasan cukai gini. Apa yang perlu buat? Mesti ikut kriteria, prasyarat dan prosedur. Sebab dia ada rule of law dia. Nak buat dapat apa-apa, maka kita pun submit segala dokumen nak dapat. Betul? Mana boleh pergi bawa batang tubuh, nak pergi bank tak? Nak ambil apa ni? Nak ambil bantuan. Orang tanya, isi tak barang bantuan? Submit tak untuk permohonan? Kena submit tu. Kadang semua rakyat kena submit, nak tengok IC, nak update dia punya sistem betul tak betul, nama ni hidup kau masih wujud ke tak wujud. Bukan boleh pergi beratur ambil duit macam tu. Mesti dapat notification, sama ada WhatsApp ke, mesej ke, email ke, ada. Suruh pergi. Macam kita pergi cucuk vaksin, kata-kata scam My Sejahtera tu. Mana boleh kalau tak naik nama, tiba-tiba nak pergi beratur panjang-panjang. Mana nama? Tak ada. Tak ada mari lagi ni. Pasal apa? Dia tak naik nama lagi. Begitu. Nampak? Maknanya pika asasnya Nabi sudah buat jaminan dah syurga.
Macam mana kita nak layak masuk syurga? Mesti ada prasyarat dan mengikut piawaian dia, garis panduan dia. Mesti dia ada rule of law dia nak masuk syurga. Tuan-tuan ingat nak masuk syurga macam nak masuk pasar raya ke tuan-tuan? Nak masuk pasar raya pun dia ada syarat. Scam mai sejahtera. Nak masuk pasar raya sendiri dia kena bawa duit ke tak bawa duit tak dapat juga. Sekadar masuk dah, masuk tengok. Nak beli barang duit tak ada, kad kredit tak ada, debit card pun tak ada. Maknanya kelengkapan tu di segi asas. Faham makna dia? Hana buat contoh lah. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam peringkat awal, Nabi cerita kamu ni kullu ummati, setiap umat aku ni syurga. Memang kita tengok, memang kita confident insya-Allah izin Allah syurga tempat kita. Ada anak mengajar satu tempat, dia kata, ustaz kita tak boleh nak confident syurga. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh confident tuan-tuan? Kena confident kita syurga. Habis tu tuan nak pilih apa? Tak boleh pilih mana-mana. Jangan. Kita doa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Memang kita kena target syurga tuan-tuan. Tak, kita kalau boleh jangan target tinggi sangat syurga. Lain macam. Dunia memang macam tu tuan-tuan. Dunia jangan target angan-angan. Wala taj'ali dunia akbar hammina. Tu dunia. Jangan kita buat dunia ni seumpama angan-angan tinggi. Tu dunia. Akhirat kita kena berangan-angan tuan-tuan. Dunia ni kita berangan agak akhirat. Maka dengan sebab kita berangan, kata Imamul Ghazali rahimakumullah, kita akan bersemangat nak beribadah. Macam orang berangan nak kahwin lah tuan-tuan. Nak kahwin dengan anak dara ni comel. Nampak? Berkerjaya, bergaji. Nampak? Jadi apabila dia nak kahwin, pihak keluarga perempuan kata belanja sekian gil. Nampak? Memang kita nak sangat ni kepada perempuan ni ke mana-mana. Kalau aku tak kahwin dengan dia, boleh kata matilah aku ni. Begitu. Mati bukan mati di segi jasad, mati di segi perasaan. Dah faham ayat dia tu? Ramai orang kata kalau aku tak boleh berkahwin dengan jejaka pilihan ni, mati aku ni, mati perasaan. Nampak? Jasad tak ada apa pun tuan-tuan. Ada tak dengar orang khabar berita mati? Mam, dengar orang mati jemaah kita, kenapa mati? Tak boleh kahwin kawan tu, mati kawan tu. Tak pernah dengar tuan-tuan dah. Mati perasaan. Nampak? Maka kita nak kahwin dengan seorang wanita ni, kita usaha juga cari. Buat kerja daripada pukul 8 balik pukul 5, buat rider, buat Grab, buat Panda, buat macam-macam. Whatever kerja boleh top up pendapatan. Ada orang turun pagi balik petang cari kerja dah. Turun petang balik malam cari kerja. Turun malam balik pagi. Nampak? Ada yang turun malam tak balik-balik kata cari kerja. Nampak? Punyalah kuat cari kerja kerana nak kahwin dengan sejejaka pilihan dia. Berapa hantaran mas kahwin semua, total semua kenduri kendara 20,000. Terkangkang lelaki. Sungguh? Ada sanggup sangat nak. Dia perempuan ni tuan-tuan. Sebaik-baik perkahwinan bukan muguh tuan-tuan. Ada orang kata sebaik-baik perkahwinan muguh, bukan muguh. Sebaik-baik perkahwinan aisar, mudah. Bukan muguh dengan mudah beza tuan-tuan. Kalau dia anak orang kaya, letak 60,000, mudah ke senang bagi dia? Mudah. Nampak? Kalau kita tengok Rasulullah kahwin semua mahal bayar. Semua mahal. Mahal tuan-tuan kahwin Nabi SAW. Bukan calang-calang tuan Nabi kahwin. Nabi bayar dengan mahal kerana Nabi mudah. Tu apabila orang letak mas kahwin 16,000, 20,000, kata-kata, oish, ini membebankan lelaki ni. Jangan kata membebankan. Sebaik-baik kamu mas kahwin atau perkahwinan yang mudah. Jadi kita kena tengoklah pasangan kita ni, orang lelaki tadi dia mudah tak 1,000 dengan 2,000 mana mudah bagi dia. Maka dia kata mudah 1,000, maka 1,000 lah. Jangan kita kata murah. Dia murah dengan mudah berbeza. Islam ni mudah, bukan murah.
Ramai orang duk faham Islam mudah mas kahwin. Bukan mudah, aisar. Tengok dalam mana-mana hadis. Sebaik-baik perkahwinan kamu lelaki dan perempuan yang mana tidak menyusahkan lelaki, yang disebut dengan aisar, mudah. Bukan mudah dah. Habis tu kalau letak 50,000 dia mampu bayar. Kalau dia tak mampu, cakaplah kat dia tak mampu ni, bukan mudah ni payah nama dia. Nampak? Kerana perkahwinan ni ibadah, bukan jual beli tuan-tuan. Biskut RM5 sekilo tawar jadi RM4, murah lah dah. Ya mana boleh nak tawar-menawar begitu tuan-tuan. Tu kalau anak masa orang jemput jadi juru cakap, anak cakap perkataan yang sama. Perkahwinan, mahar dia mas kahwin paling terbaik adalah mudah bagi kedua-dua. No, jangan kita fikir murah, ramai kata mahal tah, jangan. Nampak tuan-tuan Bagi bagaimana kalau kita tengok, macam saya sebut tadi, prasyarat nak dapat bantuan yang diumumkan oleh kerajaan dunia, kita mesti mengikut kriteria syarat dia. Tak cukup syarat, maka kita tak layak dapat. Walaupun diumumkan untuk rakyat Malaysia, bukan rakyat dua negara lah ni. Yang umum semalam tu untuk rakyat Malaysia tuan-tuan. 100% untuk rakyat Malaysia bantuan tu. Makna warga Bangladesh ikut warga-warga apa jadi tak termasuk, kerana dia bukan rakyat Malaysia. Yang diumum bajet semalam untuk rakyat Malaysia. Baik. Yang Nabi umum ni untuk umat Nabi, bukan umat Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, bukan. Peruntukan yang Nabi umum ni sebelum Nabi mati, Nabi umum peruntukan ini dalam orang panggil dalam media konferensi Nabi bersama para sahabat, di dalam sidang media bersama para sahabat, cerita mengenai status umat di akhir zaman. Kata Nabi semua syurga. Maka pada tu ditanya, ya Rasulullah, nampak ada yang disebut oleh Nabi, illa man ya'ba, melainkan orang yang mana enggah. Ada di kalangan umat-umat aku ni, kata Nabi, ada orang yang tak nak syurga. Pelik ni, pelik tak? Kalau tak minum teh tarik, minum teh tak pelik. Teh tarik semua kau teh tarik kau, kata tuan kedai dak teh pasal apa teh kecil manis, tak boleh makan teh tarik. Nampak? Maka minumlah teh yang tak minum teh tarik, tak ada masalah tu. Nampak? Tapi yang masalah ni, kata Nabi, illa man aba, melainkan orang yang tak nak masuk syurga. Macam pelik orang tak masuk syurga. Nabi siap-siap sebut dah. Lepas sahabat dengar tu, ada orang tak nak masuk syurga tu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifat sahabat ni tuan-tuan begini dia tuan-tuan. Apabila dengar sahabat berita baik, basyirah wa nazirah, khabar berita baik ataupun tidak baik yang menakutkan, sahabat akan tanya. Apa yang sahabat tanya daripada apa yang Nabi sebut, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa dia yang tak nak masuk syurga? Macam pelik ni, orang nak bagi bantuan dia tak nak. Ui, kayum nah dia ni nampak? Mungkin dia ni tanah luah ke, kebun getah sawit luah ke, tak nak bantuan kerajaan ni, contoh. Macam ni ke ya Rasulullah, boleh tak khabar pada kami, ya Rasulullah, wa may ya'ba, siapa dia enggak, siapa dia tak nak masuk syurga? Kami nak tahu juga ni, muka-muka tak nak masuk syurga ni, kami nak tengok muka macam mana. Nampak? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni jawapan Nabi jawapan Nabi. Jawapan Nabi sekaligus menjawab golongan masuk syurga, golongan yang tidak masuk syurga. Dua jawapan sekali. Kata Nabi, waman ata'ani dakhalal jannah, siapa dia yang taat pada perintah aku, dakhalal jannah, masuk syurga. Nampak? Waman ata'ani dakhalal jannah, ulama kata siapa-siapa yang taat pada perintah aku berdasar pada apa yang Nabi sebut begini, wama atakumur rasulu fakhuzuh wama nahakum anhu fantahu. Dalam Al-Quran ada sebut, apa-apa perkara yang dibawa datang kepada kamu daripada Rasul kamu. Baik, ayat ini secara umum termasuk umat-umat terdahulu daripada kita. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Soleh, Nabi Hud, sampai pada Nabi akhir zaman. Apa-apa yang dibawa datang daripada Rasul kamu, kata Allah, fakhuzuh, kamu ambil, kamu dengar, kamu taat, kamu mentaati dan menuruti segala perintahnya. Wa ma nahakum anhu fantahu,
Apa yang Nabi kamu larang, Rasul kamu larang, kamu tinggal. Rupanya nak masuk syurga ni tuan-tuan kena dengar perintah Nabi. Perintah Nabi yang pertama apa dia kata Nabi? Aqimus solah, diri ke sembahyang. Ya Allah Ta'ala sebut aqimus solah, diri ke sembahyang. Diri ke sembahyang ini bukan perintah Allah semata-mata. Nabi mendatangi juga dengan khabar berita kegembiraan orang menunaikan solat. Baik. Ramai kita dengar para asatizah kita menyebut golongan yang mendapat syafaat Nabi, di antaranya golongan yang salla alayya marrah sallallahu alaihi asyara. Para siapa berselawat ke atasku dengan satu selawat, Allah para malaikat selawat 10 kali selawat. Orang yang berselawat pada Nabi ni tuan-tuan, orang yang layak mendapat syafaat pertolongan Nabi. Salli ala Muhammad, kita selawat banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Sebaik-baik dalam hidup kamu ni banyakkan selawat, banyakkan selawat. Sehingga bagaimana tuan-tuan, orang yang banyak selawat ni, dia beramal dengan selawat dia, letakkan keyakinan, kecintaan pada Nabi, dia lebih segala-gala berbanding dengan benda-benda lain. Ni selawat pada Nabi. Bagaimana selawat pada Nabi ini salah satu benda ataupun syarat nak dapat syafaat. Yang kedua apa dia tuan? Solat 5 waktu berjemaah. Ni syarat nak dapat ni syafaat ni. Kalau kita kata kita umat Nabi, sayang pada Nabi, nak masuk syurga seperti mana Nabi sebut, solatlah 5 waktu berjemaah. Kerana Nabi kata, Nabi sebut dalam satu hadis, apa kata Nabi? As-salatul jama'atu afdalu min salatul faz. Solat jemaah tu lebih afdal berbanding solat seorang diri. Nampak? Pernah ditanya oleh Rasulullah daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud pernah tanya Nabi, ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallahi azza wa jal. Apa dia amalan yang paling Allah Ta'ala sayang, cinta, suka, gembira terhadap hamba dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala liwaqtiha. Semayang dalam waktu. Jawapan sama, seiringan, senada apa yang ditanya pada Nabi, yang disuruh oleh Allah. Tak cukup itu juga, Nabi bersabda dalam satu hadis, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Awal-awal soalan yang akan ditanya pada kita di hari kiamat semayang. Maknanya kita bawa datang beberapa hadis, beberapa ayat Al-Quran ini nak cerita pada kita semayang ini adalah benda yang penting, lebih penting daripada urusan dunia. Tu kalau kita tengok syariat semayang tuan-tuan, dia bukan macam syariat lain. Syariat lain tu cukup turun wahyu daripada malaikat Jibril alaihissalam direct pada Nabi. Tapi kalau tuan-tuan tengok semayang, dia bukan macam tu, melalui satu program, satu peristiwa yang disebut Isra' wal Mi'raj, yang mengangkat Rasulullah junjungan besar untuk menerima watikah pelantikan ataupun watikah mengenai syarat solat semayang, fardu semayang. Apa makna dia? Satu benda yang mendapat pengiktirafan secara jelas oleh Allah. Tu kalau kita tengok, Allah Ta'ala menyusun waktu solat tu tuan-tuan cukup sistematik. Bukan Nabi tentu waktu solat ni tuan-tuan, semua Allah. Tengok, sebelum kita buat urusan lain, bangun pagi, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas, biasa kita sebut. Pagi-pagi ni tuan-tuan, kita kembali kepada fitrah kita Islam. Apa dia fitrah kita tuan-tuan? Bangun solat. Ni ada orang pagi-pagi tidur lagi, bangun semayang pun tidak. Allah, itu ada. Bangun-bangun pagi, kebetulan pula weekend dah, Sabtu Ahad. Bangun pagi, buka, tuduh saji, makan sarapan pagi. Tak malu ke tuan-tuan? Kalau kita kata tak malu tuan-tuan, pasal apa kata tak malu? Semayang belum, siapa dia bagi rezeki? Bukan Allah dah. Tapi dia bangun makan kata dengan muka-muka dia tu, memang dia pergi gosok gigi, dia rasa muka, tapi yang silapnya kenapa dia tak pergi berwuduk solat? Makan sarapan pagi, dah lah kenyang. Sedawa. Tak cakap apa pun tuan-tuan, kenyang nak ada. Dia pernah fikir tak, tu siapa dia bagi rezeki tu? Sombong tak manusia ni tak? Sombong. Kalau macam ni agak-agak ni tuan-tuan, masuk syurga ke tuan-tuan? Agak-agak macam ni dah.
Tai waktu semayang, tak semayang. Tai waktu orang semayang, dia duduk tengok bola. Tai orang tu tidur, dia duduk layan bola. Tai orang bangun solat, dia bangun tidur. Nak tengok bola, silakan tengok dah. Baguslah tu Astro buat tu kan. Tak boleh tengok waktu live. Tengok highlight ulangan. Tengoklah, sama je. Bukan kata tengok ulangan yang kalah tu jadi menang. Sama je tuan-tuan. Nampak? Siaran ulangan yang kalah tetap kalah, yang menang tetap menang. Tidur tahu dah kita nak bangun solat ni tuan-tuan sujud. Dapat tuan-tuan. Baru kita masuk di kalangan golongan yang Nabi sebut waman ata'ani dakhalal jannah. Siapa dia taat pada perintahku syurga. Rupanya nak dapat syurga ni tuan-tuan, dia mesti ada prasyarat dia, yakni mesti orang itu beriman, bertakwa, dirikan solat. Pesan pada ahli keluarga tuan-tuan, doa jangan lupa ni mak ayah ni, isteri wanita muslimah, doa ayat ni, doa ni Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Baca doa ni, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Boleh tak ikut saya ramai-ramai, boleh Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami daripada orang yang mendirikan solat, dan daripada zuriat kami juga mendirikan solat. Perkenankanlah doa kami ya Allah. Amal doa ni. Kerana apa dia tuan-tuan? Nak masuk syurga bukan kita seorang, tapi dengan sebab kita tidak pernah menyuruh ahli keluarga solat, tak layak masuk syurga. Muflis. Manil muflis ya Rasulullah? Siapa dia muflis? Kata Nabi, bukan tak ada pahala, bukan tak ada amalan. Orang muflis kata Nabi, dia beramal seorang-seorang, tak suruh ahli keluarga dia. Sampai satu masa nak masuk syurga, ahli keluarga dia klaim anak, klaim isteri, klaim tu, klaim ni, klaim, tengok-tengok zero, tak ada. Muflis. Yang ni Allah Ta'ala sebut bagaimana wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Suruhlah ahli keluarga kamu solat, wastabir alaiha, sabar. La nas'aluka rizqa nahnu narzuk. Sesekali aku tidak pernah minta rezeki dengan kamu, bahkan aku beri rezeki pada kamu. Suruh ahli keluarga. Ayat lain juga Allah Ta'ala sebut ku anfusakum wa ahlikum nar. Suruhlah tuan-tuan. Jadi yang paling bimbang, mana-mana masjid anak pergi, tak ada anak muda tuan-tuan. Anak muda tak ada. Imam kita ialah muda. Yang ada adalah bakal-bakal sahaja. Bakal-bakal. Tengok berjenazah tu hebat. Ada setengah masjid tu di pucuk alam tu dia Toyota Velfire. Kat sini nampak Starek. Nampak hidup atas dunia nak beli Starek pun tak mampu mahal dah. InsyaAllah lah kalau ada rezeki boleh duduk atas Starek tu, orang tolak bawa naik pergi ke kubur. Last sekali lah tu. Nampak tak tuan? Ada setengah masjid tu dia pakai Toyota lama tu, nampak? Yang nak pergi mampus 2-3 kali nak sampai ke kubur dia gerger-gerger beg mati keras tuan-tuan. Allah, tuan-tuan nak. Tu baru nak pergi ke pusara tuan-tuan, nampak? Belum nak pergi negara akhirat lagi. Jumpa dengan bongo trafik lah, mati. Biasalah tuan-tuan, kadang-kadang mati pun kadang-kadang setahun seorang, dululah. Dah. Hari ni mati banyak orang, kadang-kadang seminggu 3-4 orang. Maknanya nak kata yang tuan-tuan dunia. Nampak? Dunia ni tuan-tuan, masya-Allah, tabarakallah. Siap sedialah tuan-tuan. Apabila anda tengok parking kereta, tengok situ, hebat. Starek berjenazah dia, atas dunia mampu naik mutu, naik kereta kaci. Akan naiklah Starek tu lepas ni. Nampak? Tapi dia naik gitulah tuan-tuan, naik pun tak ada apa dah. Orang usung, letak, tolak. Sampai tanah kubur, orang turun. Starek tu tak tunggu kita, dia balik lah tuan-tuan. Tunggu apa, aku ada kerja lain lagi dah. Nak kata yang tata dunia. Beramal lah tuan-tuan dah, insya-Allah. Baik, yang terakhir kata Nabi apa dia? Waman asani faqad aba.
Dan barang siapa yang mana mengingkariku, yakni berbuat maksiat, tak sembahyang, dia bukan semestinya dia ingkar begini contoh. Alah, apa sembahyang-sembahyang ni belum tentu syurga lagi. Tak semestinya macam tu. Tak mestinya. Orang meninggalkan kewajipan itu orang yang ingkar. Di segi zahir, tak ada orang kata apa sembahyang-sembahyang ni. Tak. Baik aku tidur subuh 2 rakaat, apa barang 2 rakaat, paling kurang 4. Ala-ala bangun, tak berbaloi lah dengan ambil wudu, nak mandi junub, mandi wajib lagi contoh. Apa? Ala-ala biar 4 rakaat. Allah Ta'ala pun syariat solat subuh 2 rakaat je, kenapa tak buat 4? Sudah. Sebenarnya tuan-tuan jangan menyangka yang banyak rakaat itu kelebihan dia, kerana ini peraturan Allah. Kan dalam satu hadis Nabi sebut, kalau kita tengok nilai dunia, kita duduk negeri Selangor cukup lah tuan-tuan. Pembendaharaan negeri Selangor ni paling banyak dalam Malaysia kita. Banyak dengan kilau, dengan tu, dengan cukai ni, banyak tu tak ada. Maknanya boleh katakan jadi lubuk lah sini ni. Banyak cerita buat duit tak boleh cerita. Tapi tuan-tuan tengok, cukup Nabi bersabda dalam satu hadis, raka'ataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, bukan 2 rakaat subuh tuan-tuan, qabla subhi. Sebelum nak sembahyang subuh kita buat 2 rakaat. Apa nilai kelebihan dia kata Nabi? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dengan isi dunia. 2 rakaat ya, sembahyang sunat subuh. Ataupun kita sebut solat sunat fajar. 2 rakaat tuan-tuan buat, bukan 4 rakaat. Kenapa kita tak kata pada Nabi, oh ya Rasulullah, 4 lah, 2 ni. Dia begini tuan-tuan. Kalau buat kebajikan semua orang nak kurang. Terawih 8 dengan 20 nak mana? Cuba jawab tuan-tuan secara ikhlas. Masjid buat 8, masjid buat 20. Buat 8 tuan-tuan tanya, terbaik masjid kita ni. Masjid Al-Falah terbaik buat 20, buat 8. 20 je. Kita jangan paksa orang benda-benda sunat ni. Jangan. Ada juga alasan dia. Kita jangan paksa, jangan. Orang nak datang semayang pun alhamdulillah, maka masjid buat 8, nak raikan orang. Tak apa, tak kisah. Nampak? Nak buat 20, nak semayang 20, pergi buat tempat 20. Ada masjid yang buat 20 contoh. Maka kita yang buat 8 jangan mengata buat 20. Yang buat 20 jangan mengata buat 8. Maknanya semua ada yang boleh buat. Tapi yang masalah sekarang ni, yang tak buat langsung tutup kata. Tu masalah. Nampak tak? Kita jangan menyangka pada nisbah bilangan itu kita nak banyak. Bukan. Kadang-kadang kita kurang. Tu kata Nabi, orang yang enggan pada perintah aku, orang yang tak nak buat benda yang aku suruh, yang disebut juga golongan yang mana tidak meninggalkan wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi tinggal, Nabi teguh, Nabi larang, dia tak tinggal. Maka orang ni disebutkan orang yang disebut yakba, golongan yang enggan, tak nak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita faham tak nak masuk syurga, mana tempat nak pergi? Mana tempat nak pergi tuan-tuan? Dia dalam di hari akhirat 2. Satu golongan fariqan fil jannah wa fariqan fis sa'ir. Satu golongan ke syurga, satu golongan ke neraka. Dia tak ada duduk atas pagar, tak nak pergi mana-mana. Syurga pun tak nak pergi, neraka pun tak nak pergi, duduk begitu. Tanya kamu nak mana ni? Syurga tak juga, neraka tak juga, duduk begitu. Ada tempat tuan-tuan, sama ada syurga neraka, baik buruk, jahat buruk, dosa pahala. Apa yang Nabi sebut dalam hadis ini tuan-tuan, hadis Imam Bukhari, nak cerita kepada kita. Pertama, sebagai penutup, jaminan Nabi sudah ada. Nabi sudah mengumumkan satu jaminan. Nabi sudah buat announcement dan diendoskan di dalam hadis Nabi. Maknanya kita kena beramal je tuan-tuan, dan kena rebut peluang. Badiru bil a'mali, segera beramal. Jangan tunggu kita waktu sempit. Beramal di waktu lapang. Jangan tunggu masa nak mati baru nak beramal. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ini di antara apply orang nak mati. Aku nak mati sekejap ya Allah, boleh tak lewatkan sedikit mati? Apa tujuan dia? Fa asaddaq, aku nak sedekah. Pada masa tu tak ada peluang dah, kerana pada masa tu nyawa sudah sampai di penghujung dah. Pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu rebutlah waktu kamu sihat sebelum datangnya, ataupun dengan erti kata sebelum sakit datang menimpa kamu.
Bayangkan tuan-tuan, ada orang tak sempat beramal apabila ditipu penyakit yang kadang mengejut. Nampak? Yang ni kita paling takut. Sihat masjid tak pernah datang, surau pun tak pernah datang, semayang pun tak pernah datang. Mari penyakit serang terus, maka tidak diampunkan dosa melalui penyakit yang diserangi ke atas dia kerana dia meninggalkan solat. Ya, penyakit datang menyembuh segala ataupun mengurang, menghapus dosa ni, dosa-dosa kecil. Datang penyakit dia boleh sembuh dosa-dosa kecil. Dosa besar, dosa tak semayang, mari penyakit teruk ke, buah pinggang ke, lemah jantung ke, apa pun, penyakit semua ada dah. Potong kaki, potong tangan, potong semua dah, kecil manis habis dah. Penyakit tu tuan-tuan tidak boleh menghapus dosa dengan sebab tak semayang. Kerana di dalam kubur, malaikat tak tanya mu dulu sakit apa, makan ubat apa, kecil manis ke, darah tinggi, tak ada tuan-tuan. Yang tu dalam kubur settle. Apabila mati dikebumikan, mandi, kapal, solat, tanam, bab penyakit kecil manis, darah tinggi, lemah jantung, ikut penyakit. Dalam kubur selesai, tak ada. Tak ada dah, jangan bimbang. Tu penyakit dunia dia. Dalam kubur malaikat kata ni kecil manis. Okey, kecil manis kita tepi ni dulu. Sebab kita nak kategori kecil manis. Jawapan kecil manis lain, jawapan buah pinggang lain, jawapan jantung lain. Gitu dah tuan-tuan. Dak sama je, bergantung pada iman dan takwa. Tu kalau kita tengok ujian penyakit, diuji waktu masa kita hidup, nak kafarah dosa, nak cuci dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tak boleh, kena tubu ilallah, kembali pada Allah, taubatan nasuha. Apa makna taubatan nasuha? Taubat yang sebenar-benar, menyesal, istighfar, dengan erti kata buat yang belum buat sebelum ni dan berjanji tak nak buat. Ni orang bertaubat. Boleh tuan-tuan maka insya-Allah mudah-mudahan kita gunalah peluang dan rangkaian yang disebut oleh Nabi ini sebagai bukti untuk kita mendapat syafaat dan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah sekadar tu pada pagi ni. Mudah-mudahan memberi manfaat terutamanya diri saya dan pada tuan-tuan. InsyaAllah paling tidak tuan-tuan boleh dapat buat balik juga apa yang saya sampaikan untuk kita mendapat kelebihan umat Nabi SAW. Jangan kita berputus asa daripada rahmat. Teruskan kita usaha untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita buat benda baik. Berusaha juga dalam keadaan walau bagaimanapun sampai kepada garisan penamat, yakni kita diakhirkan kalam kita dengan kalimah la ilaha illallah. Ni pun hujung kita. Kita berjaya dapat yang ni, maka kita layak mendapat kelebihan daripada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang tu kelemahan pada diri saya mohon kemaafan. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.